Assalamualaikum dan selamat petang. Tuan-puan, terima kasih kerana hadir ke webinar Kesedaran Kebersihan COVID-19. Program ini dianjurkan oleh pihak UUM dan kami menjemput dua panel jemputan iaitu Cik Nurul Fahana binti Ismail dan Cik Farida Wirayanti binti Sunarto selaku perunding motivasi kita pada petang ini. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Cik Nurul Fahana untuk memberikan sedikit penerangan mengenai tajuk kita pada petang ini. Dipersilakan. Okey, sebentar ya. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan dan puan sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pengajar kerana sudi menjemput saya untuk mengadakan webinar berkaitan dengan pandemik COVID-19. Alright. Pada sesi pertama saya sendiri iaitu Nurul Fahana binti Ismail akan memberi sedikit maklumat yang saya ingin kongsikan kepada anda semua. Dan seterusnya akan diberi penerangan oleh partner saya sendiri pada sesi kedua nanti. Okey, tajuk perbincangan saya lah berkaitan dengan bagaimana untuk pencegahan virus melalui penjagaan kebersihan diri. Topik memang nampak simple tapi sebenarnya ramai yang tidak tahu ataupun tidak mengamalkan. So itulah sikap yang tidak baik lah. Alright. So dari segi menjaga kebersihan ni dia merupakan satu amalan yang sangat penting dalam kehidupan lazim kita. So yang perlu diseman dari kecil lagi, iaitu ibu bapa yang memainkan peranan yang penting dalam mengasuh anak-anak untuk menjaga kebersihan sama ada dari segi kebersihan diri ataupun kebersihan alam sekitar. Alright. Seperti yang kita tahu, kerajaan telah mengegaskan kita sebagai rakyat Malaysia harus meningkatkan dari segi penjagaan kesihatan. Alright, dari segi penjagaan kesihatan supaya kita dapat untuk menghindari dari segi penyakit wabak penyakit ni lah. So apa yang paling penting adalah kita sentiasa kena mengamalkan iaitu sentiasa memakai topeng muka dan kena memakai hand sanitizer untuk membasmi kuman. Sebenarnya dari segi kebersihan penjaga kebersihan diri ni ada senario dia. So kalau kita dapat membentuk otak yang cergas, so badan kita pun sihat. So dengan adanya badan yang sihat, kita bebas dari sebarang penyakit. Alright, slide seterusnya adalah okey, apa yang anda faham tentang konsep ni dan bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia untuk mencegahnya, bagaimana kita untuk mengamalkan, bagaimana kita nak jadi contoh kepada orang lain dan di sinilah saya akan memberi sedikit maklumat. Baiklah, seperti yang kita tahu, bagaimana kita untuk penjagaan kebersihan diri yang tu saya akan tunjukkan bagaimana cara dia. Okey, cara-cara yang pertama adalah untuk penjagaan kebersihan diri adalah memang biasa dibuat tapi saya ingin nak kongsikan supaya kita boleh dapat remind dalam webinar ini untuk diri kita juga. Alright, yang pertama adalah kita kena sentiasa kena mencuci tangan mesti kena pakai yang produk-produk yang mengandungi gel sanitizer, okey, yang berbasis dari segi alkohol yang kita boleh menggunakan air lah, maksudnya kita kena pakai pencuci tangan yang ada anti kuman. So apabila kita dah keluar daripada toilet ke ataupun kita pergi mana-mana ke buang sampah, batuk, bersin ke, so kita mesti kena membasuh tangan. Alright, yang kedua adalah kita kena mandi dengan secara teratur. Mandi dengan secara teratur pun kalau kita keluar daripada mana-mana, kita baik daripada kerja, shopping mall, pergi pasar raya, mana-mana saja balik-balik kita terus kena mandi, okey? Okey, kena pesan kepada anak-anak dan juga ahli keluarga masing-masing. Yang ketiga, kita kena berus gigi. Kalau kita selalu kita menggosok gigi dengan teratur, so dari segi kuman, dari segi persekitaran mulut kita pun akan dapat mencegah. Okey, yang ketiga kita sentiasa memotong kuku. Memotong kuku ni adalah mengakibatkan dari segi masalah kesihatan juga sebab semua kotoran dan kuman yang ada pada kuku tu memang sangat tidak sihat dan berbahaya. So kalau tambah-tambah kita makan guna tangan, so lagi berbahaya. So mudah untuk kita nak mendapat penyakit. Alright.
Seterusnya, saya ingin mengkongsikan bagaimana langkah-langkah untuk kita nak pencegahan dari segi kita nak menjaga kebersihan diri ini adalah ataupun untuk merebak dari segi penyakit berbahaya. Yang pertama, apa yang saya nak kongsikan adalah untuk mengelakkan daripada kita dijangkiti, ada cara-cara pencegahan dia. Okey, tuan-tuan puan-puan, yang pertama adalah kita perlu kena elakkan daripada menanggung mengunjungi negara ataupun kawasan yang mudah berjangkiti ataupun kawasan yang kes yang tinggi. Seperti kita tahu yang didapat laporan oleh pihak berkuasa iaitu dari segi China, Korea, Jepun, and then seterusnya kita kena elakkan daripada berhubung rapat dengan pesakit yang mempunyai simptom yang simptom penyakit lah. Contoh macam kawan kita ada positif COVID. So kita kalau boleh kita jarang berjumpa dengan sejak sampailah keadaan pulih. And then buat sementara waktu kita elakkan dari segi berjabat tangan ataupun belaga pipi. So apa-apa kalau kita nampak je kawan kita boleh letak tangan kita kat dada. Alright, nombor 4 adalah mengamalkan kebersihan diri. Mengamalkan kebersihan diri, apa yang saya tekankan adalah kalau boleh kita kerap basuh tangan lah. Terutama kalau batuk sesama, kita kena pakai air yang sabun. Okay, and then kita kena pakai double hand mask, pakai face shield. Okay, kalau kita nak pergi mana-mana, better pakai face mask and then kita pakai face shield tu supaya kita boleh cegah dari segi penyakit lah. Seterusnya kita kena amalkan kebersihan diri sepanjang masa adalah kalau kita batuk ke, terbersin ke, kita kena janganlah menyentuh mata semua. Cepat-cepatlah kalau kita batuk ke, bersin ke, terus basuh tangan. Buang tisu dekat tempat yang disediakan. Jangan letak merata-rata. Okey, kalau yang paling penting adalah kita kalau boleh kekalkan berada di rumah. Apa yang saya cakap ni adalah kekalkan berada di rumah. Kalau kita ada simptom-simptom sesama ke batuk atau demam, kita duduk di rumah. Elakkan daripada mengunjung tempat yang sesar, berisiko tinggi. Macam kita saja nak pergi shopping mall tu, kalau boleh elakkanlah. Banyak kita boleh beli dekat online sekarang ni. Alright, kemudian kita kena mendapatkan maklumat dari segi dekat berita. So apa-apa info yang terbaru berdasarkan dengan kes kita yang tinggi ni, okay, kita kena sentiasa dapatkan information daripada akhbar, internet, televisyen. And then kita kena mendapatkan rawatan segera. Ini paling penting lah. Kalau kita rasa macam demam ke, batuk ke apa, segera pergi dekat mana-mana hospital, klinik yang berhampiran, segera mendapatkan rawatan. Kenapa saya selalu mementingkan dari segi keselamatan diri ni sangat penting kepada semua. Memang benda ni nampak biasa tapi kita kena ada self reminder. Kepentingnya adalah supaya kita dapat meningkatkan produktiviti kehidupan, menghindari penyakit dan permasalahan kesihatan, mendisiplinkan diri, menunjukkan imej, mewujudkan persekitaran, memupuk perpaduan. Alright, sebenarnya kalau mengurangkan dari segi risiko kesihatan adalah satu apa orang kata kita dapat memastikan keselamatan nyawa kita ni terkawal. So kalau apa yang paling penting adalah bukan saja kita jaga kebersihan diri sendiri, tapi dari segi makanan pun kita kena jaga juga. Maksudnya kita kena makan benda-benda yang berkhasiat. Alright. Itu adalah memang saya nak kongsikan lah supaya anda boleh share lah kepada anak-anak, pada keluarga. Okay. So yang lagi satu saya ingin nak kongsikan lah, memang ramai yang tahu kita kena cuci tangan pakai sabun semua. Tapi sebenarnya kita ada langkah yang paling tepat dan betul. Ada 7 langkah, kalau anda semua nak ikut boleh saja. Host pun kalau boleh nak ikut. Yang pertama kita kena basuh tangan dengan sabun and then kita kena gosok tapak tangan. Setelah kita kena celah-celah jari ni pun kita kena gosok. Kuku tu kalau boleh dekat hadapan ni kita kena gosok juga. Kemudian kita kena gosok belakang tangan. And then basuh dengan air yang bersih dengan secukupnya. Macam saya cakap tadi kena pakai hand sanitizer ataupun sabun yang ada anti kuman. Dan kemudian kita kena keringkan tangan dengan kain yang bersih. Kalau pakai tisu, okey, lepas kita dah lap tangan tu kita buang dekat tempat yang disediakan. Okey, last kali saya ingin kongsikan, selain daripada menjaga kebersihan ni, kita kena tahulah persekitaran kita pun kena bersih juga. Okey, apa yang konsep saya nak tekankan adalah konsep dari segi penjagaan kebersihan diri ni adalah kita perlu kena menjaga kebersihan diri, perlu disemai yang diperturunkan dari generasi ke generasi yang lain. Kata-kata khidmat daripada saya adalah bila negara kita bersih, rakyat kita sihat, badan kita sihat, otak kita pun sihat. So sama-samalah kita mencegah COVID-19 ni, no handshake, no hard feeling means all taken because we care. Itu adalah kita sedikit perkongsian daripada saya.
So saya akan teruskan kepada partner saya sendirilah. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada para penganjur dan pihak UUM. Saya Farida Wirayanti binti Sunarto. Hari ini saya ingin menerangkan tentang kesedaran tentang COVID-19. Okey, kesedaran COVID. Pertama sekali, kita haruslah memberi kesedaran kepada orang ramai tentang pentingnya mengambil langkah kawalan kendiri untuk mengelakkan penularan COVID-19. Terdapat banyak golongan yang berisiko tinggi, terutamanya warga emas, mungkin perlu berhati-hati dengan meningkatkan imuniti tubuh mereka dengan mengawal penyakit kronik yang ada, di mana mereka tidaklah seharusnya dibiarkan pergi bersendirian, seperti membiarkan mereka pergi membeli barang-barang dapur bersendirian kerana mereka sangat senang untuk dijangkiti. Apa kata anak-anak mereka sahaja yang keluar untuk membantu mereka membeli keperluan mereka. Okey, seterusnya jika terdapat simptom-simptom kecil yang dirasakan, segeralah membuat saringan COVID-19 di mana-mana klinik berdekatan dan hospital yang berdekatan. Dan teruslah membuat pengasingan kendiri atau kuarantin secara kendiri di rumah masing-masing sementara menunggu result daripada pihak yang berwajib. Seterusnya, rakyat Malaysia juga kurang kesedaran mengenai dengan prosedur operasi standard operation. Antaranya ialah punca jangkitan kes COVID-19 di negara kita ini menjadi semakin meningkat. Sentiasalah cuci tangan, basuh tangan dengan menggunakan sanitasi tangan. Yang penting, perkara tentang penjarakan sosial kita lihat ramai tidak ambil berat. So, sentiasalah menjaga penjarakan sosial di antara masing-masing. Okey, dapat kita lihat bahawa pada hari ini kesedaran tentang pentingnya pengambilan vaksin bagi mencegah penularan COVID-19 sangatlah rendah. Setakat ini, jumlah mereka yang mendaftar untuk pengambilan vaksin COVID-19 adalah terlalu rendah kerana mereka takut dan percaya dengan kabar angin yang mengatakan bahawa vaksin itu adalah bahaya dan boleh mengakibatkan kematian. Tetapi pengambilan vaksin ini sangatlah penting untuk kita mencegah penularan COVID-19. So, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah menyokong usaha kerajaan dalam mencegah penularan COVID-19 ini. Salah satunya, rakyat Malaysia haruslah mendaftar untuk mengambil vaksin, mendaftar pada aplikasi MySejahtera masing-masing bagi mencegah penularan COVID-19 ini. Dapat kita lihat di mana negara-negara luar yang sudah mengambil vaksin, keseluruhan rakyat mereka menjalani aktiviti harian seperti sedia kala. Mereka tidak perlu lagi menggunakan pelitup muka ke mana-mana mereka pergi. Tidakkah kita mahu seperti mereka? Okey, seterusnya ini juga perlu diberi kesedaran pada rakyat Malaysia, di mana ada setengah rakyat Malaysia beranggapan bahawa penyakit COVID-19 ini tidaklah begitu berbahaya dan mereka mengambil remeh tentang penyakit ini. Dengan ini, kerajaan dan PDRM perlu meningkatkan usaha mereka memberi kesedaran kepada orang ramai
dengan menjalankan sekatan jalan raya. Seterusnya, menasihatkan orang ramai agar mengurangkan pergerakan dan duduk di rumah sesuai dengan saranan kerajaan. Jika terdapat rakyat yang masih ingkar terhadap peraturan yang telah diberi, maka pihak berwajib haruslah mengambil tindakan terhadap mereka seperti mengenakan denda terhadap mereka seperti yang disarankan oleh kerajaan. Okey, dapat kita lihat bahawa kebanyakan orang yang duduk di pedalaman, mereka kurang terdedah, kurang mendapat kesedaran tentang penyakit ini. So, apa yang perlu kita lakukan adalah memberi kesedaran kepada mereka tentang bahayanya penyakit COVID-19. Okey, kita perlu membuat program kesedaran COVID-19 ini di tempat mereka dan memupuk kesedaran terhadap mereka bahawa penyakit ini sangatlah berbahaya. Selain itu, kita perlu menegaskan agar mereka sentiasa mematuhi dan mengamalkan SOP penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dan menjalani saringan suhu badan ke mana saja mereka pergi, serta mengamalkan penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan mensanitasi tangan dengan hand sanitizer dengan kerap seperti yang disarankan oleh pihak KKM. Jadi itu saja untuk hari ini dapat saya ringkaskan. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel jemputan kita. Itu dia sedikit sebanyak perkongsian daripada mereka. Jadi dekat sini terdapat dua soalan yang diajukan oleh penonton kita lah. Yang mana soalan pertama ni kita berikan kepada panel pertama kita, iaitu Cik Nurul Fana, yang mana soalan tu bertanya yang mana lagi better, sama ada kita untuk basuh tangan atau menggunakan hand sanitizer. Apa pandangan panel? Okey, pada pandangan saya adalah kita tak bolehlah memilih yang mana yang paling penting. Sebenarnya pada musim sekarang ni kes pun dah makin meningkat. So saya nasihatkan kalau boleh dua-dua pun kita kena amalkan dari semasa ke semasa. Bukan saja kita kena cuci tangan, tapi kita kena pakai hand sanitizer juga, and any sanitizer juga. So kalau kita pergi mana-mana ataupun kita nak buat sesuatu, before kita nak buat sesuatu aktiviti, kita kena pakai hand sanitizer dan sentiasa kena basuh tangan. Itu memang paling penting lah buat masa sekarang dan kita perlu kena amalkan, selalu kena amalkan. Okay, alright. Okay, terima kasih kepada panel pertama kita dan soalan untuk panel kedua kita. Apa pandangan Cik Farida berkenaan dengan parents yang selalu bawa anak-anak kecil ni masuk mall? Pada pandangan saya, parents yang selalu membawa anak kecil ni masuk mall, saya rasa parents itu sendiri tidak mempunyai kesedaran tentang bahawa bahayanya penyakit ini dan bahawa penyakit ini boleh senang merebak kepada kanak-kanak. Dan pada pendapat saya, tidak perlulah mereka nak membawa anak-anak mereka ke mall. Duduklah di rumah. Betul. Mereka boleh keluar tapi janganlah bawa anak-anak mereka. Kesianlah pada anak-anak kecil yang tidak bersalah. Okay, so terima kasih kepada kedua-dua orang panel jemputan kita dan sedikit sebanyak kita harapkan dapat memberi kesedaran kepada mereka yang menyertai webinar kita pada hari inilah. So sebelum akhir kata saya untuk penutup webinar kita pada petang ini, so bersama kita hentikan wabak COVID-19. Sekian, terima kasih. Okay. Sama-sama.